Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan kerja rasmi sehari ke Singapura dan beliau telah tiba kira-kira jam 9.40 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Changi dan pastinya lawatan kerja sehari ini cukup padat dengan pertemuan demi pertemuan dan antara lain juga beliau disambut Menteri Luar Republik itu Dr. Vivian Balakrishna dan juga Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Yang turut serta dalam lawatan tersebut adalah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Azhar Muhammad Mustafa. Jadual padat menanti Perdana Menteri dalam rangka lawatan sehari itu bermula dengan sambutan rasmi yang diadakan di Istana dan kedua-dua Perdana Menteri itu juga akan menyaksikan ataupun pemeteraian 3 perjanjian sebelum ini. Dan antara lain perjanjian tersebut akan melibatkan kerjasama ataupun MOU tersebut akan melibatkan kerjasama dalam mempromosi kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta 2 kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan juga ekonomi hijau. Dan untuk bercakap lanjut mengenai perkara ini bersama di Thailand ketika ini, Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, pakar keselamatan rangkaian dan maklumat Universiti Putra Malaysia. Prof, pertama sekali, isu keselamatan rentas padan kini bukan sahaja melibatkan soal di laut, udara maupun darat, tetapi kini ia lebih luas merangkumi aspek digital dan juga cyber. Mengapa pentingnya ada kerjasama di antara pelbagai negara, khususnya Malaysia dan Singapura dalam menangani jenayah cyber ataupun digital ini, Prof? Okey, Hakim ya, terima kasih. Sebenarnya kalau ikutkan di negara kita terdapat 9 teras dasar keselamatan negara 2020 hingga 2025 yang dikeluarkan oleh MKN. Di mana teras pertama adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah yang menunjukkan bahawa kedaulatan negara dan keutuhan wilayah merupakan teras kepada kestabilan dan keselamatan sesuatu negara, especially Malaysia lah ya. Jadi Malaysia dalam masa yang sama perlu mempertahankan ya dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah serta setiap kepentingan negara dari sebarang bentuk ancaman sama ada dalam dan luar negara. Jadi pada pandangan saya, kerjasama rentas sempadan amat penting ya bagi memperkukuhkan lagi kolaborasi antara negara-negara ya, especially Malaysia, Singapura bagi mengatasi isu batasan data dan juga maklumat yang ada bagi memudahkan analisa jenayah cyber dilaksanakan ya. Jadi sudah tentu kolaborasi ini amat penting bagi memastikan ya bahawa sebarang bentuk cabaran dari segi penguatkuasaan undang ya di dalam negara-negara especially yang membabitkan jenayah rentas sempadan ya seperti jenayah cyber sekarang ni seperti scam, fraud dan sebagainya. Jadi seperti mana yang kita tahu ya bila adanya kerjasama antara dua negara ini akan dapat ya secara tak langsung dapat meminimumkan masa dalam penyelesaian sesuatu kes jenayah cyber. Ya, dengan adanya kolaborasi ini kita dapat menyekat perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu kecenderungan jenayah serta bersifat ancaman yang tidak diduga dengan kadar yang pantas. Ya. Jadi dalam pada masa yang sama ya saya lihat kerjasama daripada sudut tadbir urus di antara dua negara ini amat penting dalam menangani ancaman cyber especially ya melibatkan persekitaran penipuan, jenayah keuangan digital yang semakin sukar dikesan ya dan juga kita dapat bersama-sama membangunkan tadbir urus dalam menyediakan langkah pencegahan bentuk-bentuk penipuan tersebutlah ya di antara kedua-dua negara dalam memastikan ancaman cyber rentas sempadan dapat dikurangkan. Prof, menarik Prof sebutkan mengenai mencegah itu. Dalam masa sama bagaimana lawatan ke Singapura ini dapat membentuk kerjasama di antara kedua negara khususnya agensi-agensi melibatkan keselamatan cyber, mungkin kerjasama antara pihak-pihak berkepentingan dan juga penguatkuasaan PDRM ataupun MCMC dengan pihak berkuasa Singapura dalam kita menangani isu jenayah cyber ini.
Okey, seperti mana kita maklum ya bahawa kalau ikutkan statistik terkini ya, 5 jenayah cyber tertinggi yang dilaporkan di negara kita yang melibatkan penipuan, pencerobohan, gangguan cyber, kod jahat dan insiden yang berkaitan kandungan. Jadi yang kita nampak yang kritikal sekarang ini adalah penipuan dalam talian, judi haram dan juga scam ya, di mana melibatkan kegiatan mencuri kata laluan perbankan internet, penyalahgunaan kad kredit untuk pembelian atas talian yang semakin berleluasa. Jadi kita lihat di sini bahawa dengan adanya kerjasama ya antara kedua-dua negara ini dapat memudahkan lagi lah ya dari segi untuk menentukan mereka yang terlibat dalam bentuk pencerobohan, sebab kita lihat pegodam ini bukanlah melakukan kerja daripada komputer mereka tetapi menggunakan pelbagai teknik termasuk perkhidmatan proksi dari negara luar. Sebagai contoh, jika seseorang pegodam ataupun anonymous ya nak menyerang komputer di Malaysia ya. Jadi mereka sudah tentu penggodam ini akan memasuki jaringan komputer di negara China contohnya ataupun Korea Utara ataupun negara terdekat ya, dan mewujudkan jaringan bot ataupun botnet dari sebelum serangan itu ke negara kita. Jadi bila adanya jaringan atau kerjasama kedua-dua negara ini amat mudahkanlah agensi penyiasatan negara kita dari PDRM, cyber security ya dalam mereka menentukan perkhidmatan proksi mana yang digunakan ya. Jadi kalau sebelum ini tanpa ada MOU sudah tentu agak sukar ya untuk memburu penggodam tersebut. Jadi kita mengharapkan bila ada perjanjian ini akan memudahkan lagi kita negara kita dalam menangani ancaman cyber lah ya. Baik, terima kasih Profesor Teknologis Dr. Zureti Ahmad Zulkarnain, pakar keselamatan rangkaian dan maklumat Universiti Putra Malaysia berkongsi pandangan mengenai lawatan Perdana Menteri ke Singapura, di mana kedua-dua Perdana Menteri akan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman untuk mempromosikan kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta dua kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.